Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasuli Rabbil Alamin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim, wa ba'd. Yang dihormati Tuan Haji Arif dan semua para ahli-ahli majlis yayasan dan tenaga pengajarnya, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, pada pagi ini 14 hari bulan 10 2023 kita berkumpul bagi anak lah, kali yang pertama di Dewan ini. Kali pertama berkumpul di sini, kali pertama datang mungkin 2 bulan ke 3 bulan lepas. Mari melawat, pusing-pusing tengok. Hari ini sudah siap dia punya dewan pengajian. Kita kata Alhamdulillah. Mudah-mudahan makin semangat kita untuk belajar, makin mantap kepahaman kita tentang Islam. Hari ini, jalsah yang pertama ini, saya diberi tajuk untuk bincangkan buku umat Islam lain dulu, lain sekarang, ataupun kita kata umat Islam dahulu dan sekarang. Jadi sebenarnya yang pertama sekali saya nak minta maaf kerana tak sempat baca buku ni. Tuan-tuan yang beli tu baca sendirilah. Dan saya dimaklumkan Ummu Muhammad pun ada di sini. Kita akan serahkan untuk dia daurahkan buku dia tu, baru dia tahu apa yang dia tulis. Sebab anak memang tak sempat lah. Duduk atas kereta pun cuba nak baca pun tak sempat. Jadi kita belik-belik adalah sikit-sikit tengok beberapa muka surat. Tetapi yang penting bagi kita, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, waja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Allah kata, aku jadikan kamu tu ummatan wasata, mana umat yang terbaik, yang terpilih. Bagaimana kita nak jadi umat yang terbaik kalau kita tidak belajar ilmu untuk memahami siapakah umat yang terbaik itu? Siapakah umat yang terbaik? Maka sudah tentu umat yang terbaik berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun ialah kurun aku. Maka kita nak ambil, nak tengok kurun yang terbaik untuk kita jadikan tapak perjalanan hidup kita ni beragama. Kemudian dikembangkan lagi kurun-kurun itu sampailah ke zaman kita hari ini dan sampai ke hari kiamat. Agama Islam satu. Inna dina indallahil Islam. Agama itu tak berubah. Yang berubahnya orang. Orang ada yang waktu dia berubah dengan sendirinya, dan ada waktu dia sendiri yang mengubah. Ayat sikit falsafah. Dia kata belajar akidah tak boleh main falsafah, tak falsafah dia juga kata-kata je. Contohnya, ada orang berubah dengan sendiri. Dulu kita tak apa nampak, tapi sekarang ni makin jelas. Tak. Dulu rambut semuanya hitam. Betul. Tak ada lain baru pula tu. Itu masalah lain pula tu. Tambah pula sekarang ni sudah mula putih. Itu dia panggil berubah dengan sendiri. Awak tak nak ke tak nak, itulah perubahan yang berlaku. Kalau perubah yang dibuat ubah, lain. Orang ada janggut, dia cukur. Itu dia yang mengubahkan kejadian. Sebab janggut patut disimpan, dia cukur. Maka dia yang ubah. Sama juga agama. Allah Ta'ala turun, sumber perundangan kita Al-Quran. Sumber perundangan kita sunnah Nabi SAW. Itu tidak berubah. Tapi yang mengubahnya siapa? Penafsir kepada Quran itu sendiri. Ada tafsir yang mesti diubah, dan ada tafsir yang mengubah perjalanan tafsir
itunya disilap. Contohnya kita kata orang zaman dulu, zaman Ibnu Katsir, dia tafsir Quran zaman dia. Dia cerita apa yang berlaku pada zaman dia. Kalau kita baca, dia tak ada lah zaman kita. Tapi orang zaman kita ni, ustaz tafsir selepas pasca Covid ni, lain pula dia punya bahasa-bahasa. Ada SOP, ada apa-apa lagi yang tidak disebut sebelum daripada ini. Maka itu data perubahan yang terpaksa diubah. Jadi kita kata perubahan tu ada yang positif, ada yang negatif. Maka dalam perjalanan agama, apa yang boleh diubah, apa yang berubah dan apa yang tidak berubah. Jadi kita tengok sepatah dua dalam buku ni setakat mana yang sempat, biiznillahi azza wa jalla. Kita mula dengan muka surat 4. Muka surat yang pertama, pengajian subjek akidah. Dan sama ke muka surat? Muka surat 4 tu, prakata. Ya, sama. Siapa dia kata, saya pun tak tahu. Sebab dia kata prakata. Yang katanya Allah, Umar Muhammad sendiri kata. Tak apa. Kadang-kadang penerbit yang kata, kita tak kata. Jadi pengajian akidah, durusul akidah terbagi kepada dua aspek. Yang pertama, pengajian akidah Islam yang suci seperti terkandung dalam dua sumber wahyu yang sahih, iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ianya terpelihara sampai ke hari kiamat. Orang nak ke tak nak, perkara ini mesti akan ada. Allah Taala akan jaga Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah kata, aku turunkan Quran, aku yang jaga Quran. Jadi kalau ada orang cabar Quran, dia akan tercabar. Banyak kali saya ulang kalimah ini. Siapa yang mencabar Quran, dia tercabar. Maknanya kalau orang putih, orang kafir, orang putih maksud saya orang kafir. Orang putih bukan semuanya kafir. Yang kafir itu, kalau mereka cabar Quran, maksud dia cuba nak attack Quran, nak kaji, nak mencari kelemahan. Apa akan jadi? Dia akan masuk Islam biiznillahi azza wa jalla. Kita sudah banyak senarai-senarai. Coba tuan-tuan tengok buku-buku yang ditulis oleh penulis-penulis tentang orang-orang yang bukan Islam masuk Islam. Ada buku ditulis Kaifa Aslamu, bahasa Arab. Bagaimana mereka ni masuk Islam. Menarik. Bila kita kaji tengok, oh rupanya mereka ni ada yang nak attack Quran, nak attack Islam, tapi dia masuk Islam. Ataupun kalau orang ni tak ada rezeki dia, Allah Ta'ala tutup hati dia, tak terbuka, mungkin dia makin jahat. Dia kata kepada Islam apa yang Islam tak kata. Ini yang jadi masalah kita hari ini, fitnah. Orang kata apa yang kita tidak kata, sehingga ada orang tafsir apa yang ada dalam hati kita. Saya tahu ustaz ni, dalam hati dia sekian-sekian. Kita kata macam mana boleh tafsir hati orang? Yang boleh tafsir hati ni dua saja. Yang pertama, Allah SWT yang maha mengetahui adalah apa yang dalam ya'lamu ma fis sudur. Allah kata, aku tahu apa yang dalam hati. Yang kedua, Tuhan pemilik hati sendiri, dia tahu dia nak apa. Ikhlas, tak ikhlas, bukan dengan tulisan di kotak besar. Tak. Kalau kita bagi hadiah orang dengan tulus ikhlas, itu tulisan. Tuhan dia boleh tutup ikhlas. Waktu nak serah tu 4 kali tanya, wartawan hari ada live? Tak ada. Tak ada, lemah sangat. Kalau tahu macam ni, bawa kotak kecil tadi. Lain macam dia punya keikhlasan kita yang boleh tahu. Tulis tak tulis cerita lain. Maka Islam ini akan terpelihara sampai ke hari kiamat. Selagi ada matahari dengan bulan ni bergerak, bertukar, maknanya belum kiamat. Di mana ada pelosok dunia, Nabi kata ma balagal lail wan nahar. Islam ini akan sampai di mana sampainya siang dan malam. Ada manusia di sana, adanya orang yang akan pergi berdakwah. Kita kata alhamdulillah. Jadi akidah yang suci dipertahankan, dipelihara. Itulah yang kita nak belajar, mencari kesucian dari sudut akidah. Kadang-kadang ada orang tanya, saya pening lah ustaz. Kata, apa yang kau pening? Pergi masjid ni ditulis pelajaran akidah. Pergi masjid lain pula pelajaran tauhid. Pergi masjid lain pula pelajaran usuluddin. Saya nak belajar yang mana satu? Menarik soalan dia. Soalan ni kalau orang bijak dia tanya tu sedap, kita nak jawab. Ni nak tanya pun tak pandai, itu masalah kita. Nah. Forum besar-besar, pengurus dia kata ada soalan, tak ada orang bangun.
kita pun lemah jadi. Macam aku cakap seorang je. Ataupun kata di ahli fikir, dikata bila kita bercakap, kita ceramah orang tak tanya, menunjukkan dua perkara. Perkara yang pertama, semua dia faham, kenapa mau tanya? Perkara yang kedua, dia tak tahu apa benda. Dia nak siapa nak tanya pun tak boleh. Ini kita kata berbahaya. Apa beza di antara usuluddin, tauhid, akidah? Apa beza? Kena angkat tangan ya Pak. Kalau tidak dia panggil fauda, bising. Alik ni dulu. Kita bagi 3 zon, 1 2 3. Yang banyak jawab banyak hadiah. Silakan. Apa beza? Sama. Soalan. Apa beza di antara 3 perkara ini? Sama ya. Nama lain, perkara sama. Lagi sini. SDA seperti di atas. Dia malah jawab kan? Sepertinya yang telah jawab. Sana? Tak ada komen. Jadi hadiah boleh nombor 1. Sama lah kalau kita tengok dari sudut konten dia, dari sudut isi dia sama. Kita belajar tauhid. Maknanya nak mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Nak tauhid mestilah ada iman, kepercayaan kepada Allah Ta'ala. Maka itu dia panggil akidah, mana satu simpulan yang tidak berbelah bagi dan tidak terungkai. Simpulan itu, maka itu dia panggil akidah, maknanya simpulan yang mantap, kepercayaan dalam hati yang tidak bergoyang. Satu lagi dia panggil usuluddin, mana asas pada agama ini tauhid pada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang diturunkan oleh Allah. Tujuan diturunkan Quran, tujuan dihantarnya para nabi alaihi wassalatu wassalam untuk apa? Untuk Allah Ta'ala jawab dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Tak ada. Kenapa ditanya pula apa ni? Surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadikan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Jadi tujuan Allah Ta'ala ciptakan jin manusia untuk apa? Untuk beribadat. Bila kita beribadat, mana kita murnikan kepercayaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, itu yang dikatakan iman. Ada kalanya simpulan iman dia tersimpul macam kita nak ikat sikit ya kan, muka guni ke apa kita ikat, tapi ada kalanya dia tersimpul mati, nak buka tak boleh. Ada kalanya longgar, boleh dibuka, boleh dikemaskan, boleh ditarik. Berlaku tak berlaku macam tu? Berlaku. Ini satu fenomena dalam dunia kehidupan manusia ni. Ada orang yang sekali dengar tauhid pada Allah Ta'ala, iman dia tak bergoyang. Ada orang dah bertahun-tahun mengaji akidah, yang isi kandungan buku yang saya dapat faham, mengaji akidah, mengaji tauhid, hafal sifat-sifat Allah Ta'ala, tapi pada masa yang sama percaya lagi kepada dukun-dukun, bomoh-bomoh, pawang-pawang. Berlaku tak berlaku? Kita kata, kenapa boleh berlaku sedemikian? Ya, akidah tak kuat. Sebab apa tidak kuat? Mula jadi dia tidak faham. Khalatu amalan salih wa akhara sayyi'ah. Dalam Quran kata dia campur yang baik dengan yang buruk. Campur. Bila campur, jadi dia tak tahu yang mana satu. Contoh iman yang mantap iaitulah Saharatu Fir'aun, ahli sihir Fir'aun. Berapa lama dia mengaji akidah dengan Nabi Musa AS? Berapa lama? Dia tengok bukti Nabi Musa tunjuk dia punya tongkat. Kan suka kami dulu campak, Musa dulu. Musa kata campak dulu. Hero, orang kata hero tak bergaduh. Bagi orang lain buat dulu kan. Dia campak semua begini, bergoyang dia punya tali-tali. Sekali Nabi Musa campak dia punya tongkat, serp, dia makan semua dia punya, dia seduk semua dia punya tali. Ahli sihir tahu, sihir tak makan sihir. Dia yakin dengan ilmu dia Musa benar, Rasul min Rabbil Alamin. Terus mereka aman Nabi Rabbi Musa wa Harun, kami beriman dengan Musa, Tuhan Musa dengan Tuhan Harun. Fir'aun melompat, mudah beriman sebelum aku bagi keizinan. Sudah
nak jatuh hukuman, nak potong kaki, silang kaki sebelah tangan, apa patutnya goyanglah dah, koyaklah puak-puak ahli sihir ni. Jangan nanti dah bos, tunggu dulu dah, sabar, jangan marah lagi dah. Alah, terus dia faqdima anta qadin, jatuhlah hukuman apa yang kamu nak jatuh, kami tak peduli apa yang berlaku. Kita kata subhanallah. Jadi ada orang yang berapa lama duduk goyang, duduk dengan Nabi SAW tak masuk iman. Ini dia panggil golongan munafiqin. Duduk dengan kuliah Nabi SAW tapi tidak masuk iman. Cuma kita, bagaimana kita nak fikir punca, di manakah punca kerusakan? Dalam bahasa Arab kata ainal khalal, di manakah punca kerusakan? Sebab apa? Kita jadi macam tidak faham. Kita belajar, itu mungkin silap kita, silap silibah kita, silap orang yang menyampaikan. Ngaji tauhid je. Kita tidak belajar perkara-perkara yang menyalahi akidah, yang merusak. Kita kata semua benda atas dunia ni boleh rusak, termasuklah akidah kita boleh rusak. Solat boleh batal, apa saja pun perjanjian semua boleh terbatal apabila menyalahi peraturan. Jadi ini yang patut kita belajar. Maka datanglah isu yang kedua, pengajian akidah pegangan umat yang tidak mustahil boleh berbeza daripada akidah yang murni, sebagaimana dalam sejarah telah membuktikan bahawa akidah umat Islam telah terdedah kepada pelbagai unsur pencemaran dan penyelewengan yang akhirnya telah memecah belahkan umat ini kepada aliran pemikiran yang pelbagai dalam akidah. Jadi kita belajar dalam akidah yang lama-lama dulu. Kalau kita belajar yang dalam kitab kecil ke kitab besar ada. Contohnya Al-Baghdadi dalam Al-Farqu Bainal Firaq. Semua tu cuba nak cari, nak merealisasikan hadis yang ada dalam buku ni tentang perpecahan ummah. Berapa puluh puak ada. Ada kata 73 puak. Jadi ulama ni cari, korek, senaraikan, nak suruh keluar 73. Masing-masing buat. Al-Milal wal-Nihal Istiristani contohnya, Al-Baghdadi dalam Al-Farqu Bainal Firaq, dan macam ulama semasa masih lagi menulis. Maka kita kedengarlah suara-suara, ini Mu'tazilah, ini Jahmiyah, ini dia panggil Qadariyah, Murji'ah. Semua tu dia panggil tokoh-tokoh zaman dulu. Kalau mari zaman kita ini, sebut Qadariyah, sebut Murji'ah, sebut Mu'tazilah, anak-anak kita tak kenal lah, tak jumpa dah. Dia kena cari nama-nama baru, jenama je baru, benda sama. Maka keluarlah nama-nama liberal, golongan sekular, golongan apa-apa lagi yang merusak-rusak. Saya terkejut seorang pelajar kita, nama Ustaz Ikram, yang sekarang ni duduk di Perlis Wisdom Center. Pernah pergi tengok pusat ni? Kalau tak pergi lagi, saya sure akan pergi, ataupun tengok di Facebook dia. Dia tulis sebuah buku, dia kata di Malaysia saja, di Malaysia, kita tak cakap dunia lagi, di Malaysia saja sudah ada 60 agama, bukan pemikiran, din, agama ada 60 di Malaysia. Tuan-tuan masuk dalam web dia tu, Wisdom Center tadi, boleh beli buku tu, 60 agama. Kalau nak kaji lah, kalau tidak nak kaji tak usah belilah. Baik kita belajar bab rukuk iman, mantapkan akidah, itu untuk pengkaji yang nak kaji. Ada manusia ni ada dua, satu yang orang nak mengaji, tak usah mengaji benda tu, kita mengaji perkara lain yang lebih mustahak untuk akidah kita. Maka kita akan kenal, tetapi yang paling bahaya, dia panggil keracunan yang diresapi masuk ke dalam pahaman umat Islam ni melalui golongan batiniah moden, yang kita sebut dengan nama aura-aura sekarang ni, macam-macam benda yang ama ni. Percaya ke tilik tangan, percaya ke tarikh lahir sekian-sekian, percaya belaka. Berapa lagi aura ni, meditasi, semua ada, macam-macam ada. Itu semua termasuk dalam perkara-perkara yang mencalarkan akidah umat. Kalau tidak ditangani, tidak diperkenalkan kepada masyarakat bahawa ini juga termasuk dalam resapan baru, dia panggil akidah batiniah, yang berbahaya dalam umat Islam.
Itu yang penting bagi kita sekarang. Kita belajar. Saya ni, ini kita wacana ulah buku ini, dia nak belajar akidah tu kena cari ustaz-ustaz yang pakar dalam bagi akidah lah. Kalau tidak kita tak akan jumpa. Tengok ni. Dalam riwayat hadis yang sahih telah mengkhabarkan akan fenomena perpecahan umat ini kepada banyak golongan dan mengkhabarkan juga golongan yang selamat. Nabi SAW mengatakan iaitulah al-jamaah, apa yang disebut dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sebagai umat Islam, tak kira Arab ke, Malaysia ke, orang putih ke, mesti duduk atas As-Sunnah wal Jamaah. Kalau tidak, memang kita akan terkeluar daripada landasan yang ditinggal oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sebut tentang pemikir Ahlus Sunnah, semua sepakat mengatakan Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas itu dalam perundangan Islam. Jadi kalau kita lari daripada yang ni, kita akan jadi susah. Sebab tidak ada tapak yang kuat. Mencari akidah yang hak dan berpegang teguh kepadanya adalah fardu ain atas setiap individu muslim, kerana akidah atau iman atau tauhid atau usuluddin tadi merupakan asas kepada tapak perjalanan kita. Kita rukuk Islam yang pertama bermula dengan apa? Syahadah. Apa makna syahadah? Menyaksikan bahawa sesungguhnya aku bersaksi. Maknanya bukan kata-kata gitu tak. Dengan rukun dia, kata dengan lidah, tasdik dengan hati, beramal dengan anggota. Jadi dia ada SOP dia sendiri. Maknanya kita bukan kata kalau kata kita beriman sesat. La, ada syarat-syarat dia, ada rukun dia. Jadi kita kena sedar bahawa ilmu pelajaran akidah ni ilmu fardu ain. Apa dia maksud ilmu fardu ain? Rasa nak tanya hak belakang pula. Yang belah sebelah belakang tu. Apa dia maksud ilmu fardu ain? Petang-petang ke sibuk ibu-ibu pergi ambil anak kat sekolah? Ada kelas apa? Kelas kapal, kelas fardu ain. Jadi ada ke ilmu fardu ain, ilmu budak-budak? Ilmu apa? Ilmu kanak-kanak? Tak. Setengah kan jawab itu. Kita tanya di kampung-kampung, pakcik, ilmu fardu ain ilmu apa? Ilmu budak-budak. Kenapa jawab gitu? Dia kata saya petang-petang sibuk nak pergi ambil budak kelas fardu ain. Jadi kalau kita buat di masjid grand program, perdana program kuliah fardu ain, agak-agaknya budak yang penuh, orang tua tak mari. Sebab dia sudah salah faham. Itu bahaya dia punya kaedah. Maka kita kata ilmu fardu ain, tulis itu. Ilmu fardu ain kena dhabit. Orang bahasa ngaji di pondok dia panggil dhabit. Dhabit tu kena tulis. Setiap orang yang mari bawa buku, dia kena ada pensel. Boleh. Jangan bawa pen. Kalau salah, kotor habis buku. Kalau pensel boleh tulis. Anda tengok hari ni guru-guru kita kami, syekh-syekh besar, masih lagi menulis dengan pensel. Dia tahu kan? Saya pakai pensel. Tak tulis dengan pen. Sebab dia kata, kenapa tulis dengan pen? Kata kalau salah saya boleh padam, boleh betul balik. Itu dia punya kaedah. Syekh besar. Kalau kita pergi rumah dia ada yang tempat korek tu kan? Pensel tu, satu pensel ni. Dia nak mulah tu pensel. Dia tulis. Kata Syekh tulis lagu ni dia. Dia kata Hazah. Ini dia kata adab penuntut ilmu. Kita tidak yakin kadang-kadang kita tulis ilmu kita silap, kita boleh betul. Kalau tidak rusak kita punya kitab. Sekarang ni ada liquid paper. Zaman tu tak ada liquid. Maka ilmu fardu ain, tulis itu, iaitulah ilmu yang wajib atas setiap individu Muslim mengetahui, meyakini, mengimaninya. Baru dia betul. Macam orang mari tanya sekarang, awak beriman kepada Allah? Sudah pasti. Mana bukti ada Allah? Kalau orang tanya spontan, orang non-Muslim mari tanya kita, mana bukti ada Allah? Agak-agak boleh jawab tak jawab? Ada kita, ada Allah. Lagi mungkin dia panik. Dia kata ayah saya kata Allah ada. Ayah saya kata Allah ada. Sah ke tak sah keimanan dia? Sebab ayah dia kata, dia tak kata. Maknanya keyakinan dia tidak jitu, tidak mantap. Kita sendiri menunjukkan bukti adanya Allah, adanya. Orang baru jawab senang je. Ada tai unta, ada unta.
Mana boleh tak ada tahi utah ibu, tak ada. Adanya alam mesti ada pencipta. Itu dia panggil bahasa, dia panggil fitrah. Semula jadi manusia, gitu jadi dalil. Tapi kalau kita dah belajar, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Simple je akidah kita. Yang kita susah-susah tu pasal apa? Sebab campur dengan benda-benda lain yang menyebabkan bila nak belajar akidah, setengah-setengah ustaz termenung. Saya tak boleh mengajar akidah. Kenapa tak boleh mengajar? Saya belum khatam kitab tu, belum khatam kitab ni, belum khatam mantik, belum khatam. Habis bila orang nak beriman? Sedangkan tapak akidah kita, asas akidah duduk di mana? Duduk di Al-Quran. Quran ajar kepada kita qul huwallahu ahad. Berapa ramai orang Badui mari tanya Nabi SAW tentang Islam. Nabi kata ajar rukuk iman, Nabi kita ajar solat. Dia kata dia balik. Dia kata aku tak akan tambah lagi apa yang kau ajar ni. Nabi kata aflaha in sadaq. Kalau benar apa yang dia cakap tadi, dia ikut apa aku ajar ni, bahagia dia. Simple. Tak masuk sekolah, tak masuk universiti. Kita ni masuk fakulti Usuluddin lagi. Akhir kali tidak faham juga. Siapa dia datang tadi tu? Jumpa bomo. Apa ni? Pengajar Usuluddin. Kenapa datang? Sebab kita tidak ada tapak yang kuat, yang garis pemisah. Sehari dua ni, untuk maklumat kita semua, di antara serangan yang kuat dihala dituju kepada sebahagian pendakwah, iaitulah dikatakan mentakfirkan orang. Ustaz ni akan diskat, akan dihalang sebab mengkafirkan orang. Saya kata ini satu tuduhan yang berat. Tuduhan mengkafir adalah satu tuduhan yang berat. Sebab jelas dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan man kafara musliman. Siapa dia mengkafirkan orang Islam, dia tu kafir. Siapa dia panggil pada orang Islam ya fasik, orang jahat, dia tu jahat. Siapa dia kata qad halakan nas, manusia tu dah binasa, dia yang membinasakan. Umat Muhammad ni masih dalam kebaikan. Cuma tanggungjawab kita untuk menyedarkan masyarakat batasan iman dengan kufur. Itu kerja kita. Kalau kita tak bagi tahu, siapa nak bagi tahu? Bila kita bagi tahu, tersekat banyak ruang. Terhalang banyak perkara. Ini jadi masalah. Terhalang banyak perkara. Orang ni biasa buat benda-benda macam ni. Serbannya besar tapi bomoh. Orang ingat dia tuan guru. Cium daripada kepala sampai ke kaki. Tapi dia bomoh. Banyak benda-benda yang dia amalan rutin ritual dia tu banyak pergi kepada perbomohan. Kebetulan pula masyarakat kita Melayu ni dalam bab bomoh berpisah tiada. Kaya sungguh-sungguh. Kaya. Cakaplah apa saja pun. Marilah jual kayu kokar apa beli. Baru ni ada satu pameran. Pameran barang peninggalan Rasul-Rasul. Barang peninggalan. Kayu tasbih daripada bahtera Nabi Nuh. Mana kau jumpa bahtera Nabi Nuh? Ni kalau jumpa tembok Zulkarnain, lagi besar batu permata dia. Main-main. Ni batu dari tembok Zulkarnain. Nak kata apa? Power betul tak? Percaya kita. Sebab tak percaya? Sebab yang jual orang yang duduk di atas tapak agama. Jadi batasan inilah kerja kita, membataskan masyarakat. Sempadan di antara ini yang akidah, ini yang murni, ini yang merosakkan, maka orang akan kata orang macam terpijak ekor. Kita ni kalau pijak ekor, kucing pijak ekor dia lompat. Betul tak? Di antara benda yang bahaya disebut oleh ahli kesihatan veterinary ni, jangan bagi kucing gigit. Kalau kena gigit kucing, buruk kita punya tangan. Kucing jangan kena dengan dia, jangan pijak ekor dia. Pijak ekor dia kak mari. Kadang-kadang dia bukan nak kena kita pun, dia cuma orang panggil tindak balas je. Ada kawan kita tu buruk tangan dia sini. Dia mari rumah saya, kata kenapa ni? Dia kata habis ubat, habis hospital, habis pakar. Kata punca, kucing gigit. Sebab dia tersalah angkat kucing macam mana, kucing tu macam nak jatuh, dia tu jadi buruk. Tak sia-sia, tak sembuh. Kita kata ini masalah tindak balas. Jadi kita sekarang ni kena berusaha menyedarkan masyarakat. Tapi tindak balas yang berlaku itu boleh berat juga lah kalau kita kira. Jadi maka kita memaklumkan bahawa kerja para pendakwah bukan nak mengkafirkan orang, tapi menyatakan batas iman dengan kufur. Kalau tak nyata ni lagi dahsyat manusia.
Hari ni semua nak minta dengan makhluk boleh, dengan ahli, nak masuk dalam hutan minta dengan ahli nobah, nak masuk dalam apa dia pergi ke sungai minta dengan tok ayah jaga kuala, minta nak pergi ambil pokok minta dengan orang tu, minta dengan habis. Bila kita nak minta dengan Allah? Ayat kursi menjadi ayat yang digantung di dinding, sebelah dia ayat 1000 dinar. Itu je agama kita. Jadi di mana peranan ayat-ayat itu? Ayat diturunkan untuk liyadabbaru ayatihi. Ayat Quran itu untuk ditadabbur, dipahami makna dan dihayati. Karena itu ayat kursi di antara a'zamu ayatin fil Quran, ayat yang paling agung dalam Quran, ayatul kursi. Syekh Abdul Razak tulis 12 kelebihan ayat kursi. Tuan-tuan yang tak nak baca, tengok dalam YouTube, cari kelebihan ayat kursi. Yang saya dah baca kitab tu, kita dah syarah kepada masyarakat supaya kita boleh memahami. Karena itulah di antara hikmah kenapa ayat kursi dibaca 8 kali satu hari. Ayat kursi berapa kali sehari kita baca? Paling minima berapa kali? Macam mana 8? Lepas solat 5, zikir pagi, petang, sebelum tidur 8 kali. Tapi oleh kerana kita tarah bomoh, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sambil-sambil nak mengantuk, tidur. Satu kalimah pun yang kita tidak menjiwai apa yang terkandung dalam ayatul kursi. Dengan sebab itulah kita tidak masuk dalam, tak meresap dalam hati kita. Tidurlah kita dengan ayat kursi, tapi kita tidak memahami ayatul al-kursi. Panjang itu. Maka itu dipanggil kewajipan fardu ain, artinya setiap orang mesti memahami, mesti menjiwai apa yang dia yakin. Itu fardu ain, mana setiap orang, tak boleh wakil orang. Kalau kata ayah kata, tak boleh. Kita kena kata kita yakin. Baiklah. Akidah bersifat individu, ini betul ni. Kan orang buat nyanyi sekarang ni, iman tidak diwarisi. Betul tu. Iman tidak diwarisi. Anak ustaz ke, anak pak guru ke. Buat lagu ni banyak dituju pada orang. Dia kata di antara orang yang banyak dapat lagu ni, Abu Anas nama dia. Dia kata balas dengan ayah dia. Kita kata dia buat tular dalam grup. Dia kata saya ni berkelahi dengan ayah dia, dengan ayah kita bila balik mengaji. Saya kata kalau nak tipu pun biarlah, nampak sikit. Saya pergi belajar, ayah saya sudah meninggal, rahimahullah ta'ala. Macam mana saya kelahi dengan ayah kita? Semalam lagi dahsyat, Wikipedia pun. Wikipedia jahat mari mana tak tahu. Dia tulis umur saya sudah dekat 70 tahun, mati pada tahun 73. Ada orang percaya baca Wikipedia. Kata gila punya masyarakat. Tak tahu apa. Sebab itulah inilah punca kerusakan kita terima tanpa kaji. Logik kau dia ni umur 70 tahun, tengok nampak muda lah. Kita duk rasa baru 40 lebih sikit baru dah. Dia mari 70. Naknya kata 70 tak apa lagi. Tak apalah, kita terima lah, muka ubah macam tu. Mati dah tahun 73. Tapi yang dia bercakap ni hantu ke apa benda? Jadi kita boleh terima benda macam tu. Tak, masyarakat boleh terima. Dalilnya dia terima tu, dia forward dengan kawan pula tu. Kalau dia tak boleh terima, dia reject je. Itu dia panggil cerita banyak mengaruh. Maksudnya iman, akidah adalah kepercayaan individu. Mungkin kita ada 10 orang kawan, tak sama kita keyakinan. Ada orang betul-betul berani, yakin. Ada orang on off kata orang. Baru ni ada seorang satu tempat kita, orang kata di sini ada macam ada hantu lah, ada mosek, ada apa dia ni, berapa dia orang panggil sini, kerah. Jadi ustaz pun takut nak pergi situ. Ada seorang pakcik ni kerja dia driver. Dia kata betul ke keras? Aku nak test. Malam tu dia bawa bantal, dia pergi tidur atas keranda tempat orang mandi mayat. Sampai subuh dia bangun. Orang tanya berapa kali kena usik malam? Tak tahu, aku tidur sedar-sedar orang azan subuh dah. Tak ada kerah apa pun. Kerah kayu tu adalah sebab tak buat hitam. Malam esok aku nak test lagi, dia nak cabar. Kita kata orang lain nak pergi tempat tu pun takut, dia pergi tidur situ seorang. Nak kata apa? Itu dia panggil. Sebab itu dia kata kepercayaan kita ni individu. Kita tak boleh nak paksa orang, kita tak boleh nak ukur orang ni kuat iman ke tak kuat iman. Kita tak tahu. Ada orang kuat, ada orang yang lemah. Kita kata nas'alullah al-afwa wal afiyah. Maka sesiapa ia beradalah hati masing-masing, dan tiada siapa yang boleh menumpang akidah orang lain, walaupun orang yang sangat dikasihi seperti ibu bapa, anak, suami, isteri, tak boleh tumpang. Manakala suami kita baik, kita pun jangan kata tak apa, aku tak banyak zikir pun cik abang kita baik.
soleh. Nah, suami macam tu juga, aku tak kuat ngaji, tapi hajah kita, isteri kita tu hari-hari duduk baca Quran. Nah, bukan setakat baca Quran saja, dia khatam dengan grup dia setiap hari. Khatam dengan khatam grup. Khatam grup ni. Dia bagi 2-3 muka seorang, dia baca beratus orang kan dalam grup. Dan ni grup WhatsApp ni boleh 1,000 orang lebih. Dia bagi dalam tu 2 ayat seorang, petang kakak declare don belaka don. Apa ni dia punya admin kan, oh kita istighfar khatam hari ni. Ini pun cerita baguslah baca Quran, tapi jangan istighfar khatam baru 3 ayat dah khatam, 3 muka dah khatam. Macam mana? Maka umat Islam di negara kita, masyarakat Melayu tidak terkecuali daripada tuntutan menilai pengajian, pegangan apa yang kita pegang ini, akidah kita dalam mengembalikannya kepada landasan yang baik. Jadi kita cubalah. Ini kita lebih kepada ketaksuban kepada orang. Jadi kita kata asal orang ni kata betul belaka, sukarlah begitu. Kalau kita bantah, kita tidak beradab dengan ulama. Baca pula hadis al ulama warasatul anbiya. Payah. Banyak. Ana dalam kajian yang kita buat, saya ni suka baca kitab-kitab klasik, kitab-kitab lama. Kita tak baca kitab orang baru-baru, susah. Sebab biasa kita baru, dia baru juga. Kita baca kitab lama, kita boleh tengok penulisan tahun 200 yang lampau, zaman penulisan kitab-kitab tuan-tuan guru, tuan-tuan kiai, baba-baba di kawasan Nusantara ni, apakah pemikirannya masuk dalam tu. Baru kita nampak sejak bila. Lepas ni baca sendirilah buku dah. Anda rasa anak habis 2-3 muka surat ni dah. Nak ulah tak sempat dah. Sebab buku boleh baca, tapi cerita ni saya yang boleh cerita, orang lain cerita lain pula, versi dia. Sampai mana saat ni? Ya? Kita nak tengok, saya ni pengkaji dalam fiqh mazhab Syafi'i. Dalam master saya mengkaji sebuah kitab nama dia Al-Matlabul Ali fi Syarhi Wasit Al-Ghazali. Penulis dia Ibn Rif'ah tahun 710. Maknanya kita terjun dalam jugalah dalam fiqh Syafi'i itu. Ini semua metod ataupun cara yang digunakan oleh Universiti Madinah. Waktu saya nak kemukakan tesis untuk kajian master, dikata oleh kerana mu di Malaysia mazhab Syafi'i, mu ambil kitab Syafi'i, mu kaji. Kita rasa nak standard sikit lah, kitab-kitab lain nampak antara bangsa sikit, main hak sama. Dia kata tak, sebab ini yang kamu akan hadapi, yang kamu akan hidup dalam masyarakat ini, kamu kena tahu suasana-suasana. Maka satu kajian yang saya buat kepada Syekh Ibnu Al-Istakhri, nama mati tahun 318, tak silap saya, lama tak sebut. Zaman tu fiqh terbuka. 220 masalah yang saya kaji tentang Istakhri, 150 tak sama dengan mazhab. Tapi dia dianggap sebagai ashabul wujud, orang yang punya pandangan yang tersendiri dalam fiqh dan diberi kedudukan. Tidak kata dia kata dipencilkan kerana sebab dia berbeza, tak. Dia berani. Sama juga dalam masalah akidah, berapa ramai ulama-ulama yang mazhab Syafi'i yang berpegang dengan pegangan-pegangan ulama salafus salih dalam sudut akidahnya, dia tulis kitab. Walaupun dia dihentam teruk, tapi kita kata mereka menulis. Alhamdulillah. Jadi itu yang kita penting. Jadi bila saya baca buku-buku ni, kata sejak bila masuknya pelik-pelik. Baru ni ada keluar video. Kalau saya sebut nama tokoh ni orang kenal di Malaysia, tapi menarik video dia. Dia tulis kronologi sejak bila zikir lepas solat seperti format yang ada sekarang, yang diguna pakai di masjid-masjid kita. Sejak bila zikir itu berlaku? Dia persebutlah daripada Syekh Fulan, dia telah hajar kepada anak murid dia di Madinah, di Mekah, orang ni jemaah haji diberi ijazah, mereka ni balik, mereka ni yang sambung, rupanya baru lagi. Sebab dalam fiqh mazhab Syafi'i, semua zikir ba'da salah, lepas solat ni maksur, seperti yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Carilah Mughniul Muhtad dalam kitab-kitab. Jadi bila turun kemudian 200 tahun ke bawah ni, ataupun sekitar itu, berlakulah pencampuran. Tok Syekh ni dia pegang tarekat sekian,
maka dia ambil elemen tarekat itu dalam zikir-zikir dia, maka dipublishkan kepada masyarakat. Orang ni terima ni, orang ni terima ni. Sampai hari ni memang nak kembalikan zikir kepada fiqh Syafi'i yang telah ada dalam kitab-kitab kita yang muktabar, mungkin agak sukar. Nak kata mustahil itu kuasa Allah. Payah. Kita ajar buat ni. Pelajar-pelajar kita hafal molek-molek. Balik kampung, dia baca zikir ni, tak ada 3 hari dia beri amaran. Nak kekal jadi imam ataupun ubah zikir. Pelajar mari tanya, ustaz, macam mana saya teruskan? Kata jadi imam lah, nanti mu tak ada kerja pula, susah. Itu dia panggil punca mari di mana. Dalam fiqh Syafi'i, contohnya Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah taala, dalam kitab, dalam bab fiqh, ada yang dia keras, ada yang dia berlembut. Dia keras sangat dalam masalah penjagaan solat jemaah, sangat keras. Dan beberapa soalan yang ditulis dalam beberapa kitab dia, kalau kata sebuah kitab, orang kata, orang provokasi, orang masukkan benda elemen yang tak ada. Tapi setelah dikaji beberapa kitab, menunjukkan bahawa sebahagian daripada amalan masyarakat selepas kematian itu tidak diiktiraf, dianggap sebagai suatu perbuatan yang tidak baik, bid'atun qabihatun, dicela pada syarak. Saya kata bila berubah? Bila kita cari kitab, kemudian marilah format senjata Tok Haji dan Tok Lebay, senjata ni, barulah berlaku perubahan. Jadi kalau kita kaji dari sejarah, kita tak boleh menyalahkan orang. Kerana itulah bila ada orang buat tuduhan macam-macam, orang yang insaf, dia akan kaji. Perkara yang di antara isu panas, kontroversi yang berlaku zaman Covid baru ni, ana ambil peluang, orang tak pergi ke mana, saya buka soalan 2 hari seminggu, dia panggil tanya jawab. Orang tanya, kita pun jawab seorang ya, dalam rumah kita ya. Nak keluar tak boleh Covid kan, orang nak pergi live pun tak boleh keluar. Dia tulis kat bawah tu, dia kata sambil minum teh dah ni, makan sarapan pagi dah ni, pukul 8.30 dah kita duduk jawab soalan, dia duduk makan sarapan. Tak apalah, dia boleh dengar tak? Kalau tak fokus pun pani boleh ulang. Salah satu daripada isu yang dibangkitkan, orang tanya soalan tentang orang ni musafir. Bila dia musafir, dia tak nak berhenti tengah jalan. Dia jamak takhir. Contohnya kita nak balik rumah, masuk dah waktu zuhur. Tapi dalam wih kata, kita ni sekarang ni ada mazhab wih dengan mazhab mat. Yang mana lebih siqah di Kuala Lumpur? Mana lebih siqah? Wis. Kadang-kadang dua-dua sipu saya. Hari tu nak pergi kuliah subuh, masuk dalam rumah Cina mana tahu. Kata ni wih macam mana? Tukar pula pakai mat. Wih dengan mat. Tapi dia tolong kita banyak. Kita kalau dia Islam, kita kata jazahullah khairan. Kalau dia tidak Islam, kita kata hadahullah, Allah Ta'ala beri hidayah kepada dia, sebab dia tolong kita sampai ke tempat kita nak pergi kuliah, nak pergi ceramah. Orang nak pergi lain itu cerita lain. Kita semua nak ambil cerita orang, tak ada cerita lah kita kan. Jadi maka itu dia panggil, bila orang nak balik, dia tahu dah lah wis. Dia tahu dia akan sampai pukul 6 petang. Pukul 6 petang maknanya ada masa lagi 1.5 jam untuk solat Zuhur dan Asar jamak takhir. Jadi dia pun kata, kita balik terus lah. Sebab anak-anak bertidur, tak kata hujan pula, suasana nak berhenti tak apa selesa. Masa masuk tandah tengah hari tadi, seluar pun kena kotor dah, tak yakin. Jadi banyak kena. Kalau berhenti, anak bangun pula, mak dia pun kena gitu. Jadi dia pun lajak terus balik ke rumah. Boleh tidak saya jamak di rumah? Saya pun tengok dalam kitab, kata boleh je. Kita jawab pendek lah, boleh ya kata. Oh, tak ada 2 hari meletup. Syekh besar respon. Siap ambil video saya, ambil telefon tunjuk, ini cakapan ini tidak betul. Sudah. Sudah kata penat lah. Pakak serai kita. Anak-anak murid kita pun serang juga, sebab yang komen kita tu orang besar yang dipercayai. Saya kata sabar. Kita ada kitab kat depan. Saya tak bercakap dengan ikut suka ya. Ada juga yang kita salah, kita tarik balik. Buka kitab Fiqh Syafi'i ada mengatakan bahawa tidak berdosa kalau kita balik sampai jamak di rumah, tidak haram, tidak berdosa, tidak dianggap tidak solat. Cuma dia berbeza sikit.
zuhur tu qada ke tunai. Tapi dua-duanya mengatakan bahawa tidak berdosa. Mana tak berdosa boleh. Tak lama keluar video baru pula, dia tarik balik. Dia kata Dr. Abu Anas betul, cuma enggak jelas. Itu je dia punya penjelasan. Kita kata jadi kita alhamdulillah, Ana suka sangat bila kita nak kemuka pada masyarakat, kita suka bawa pandangan-pandangan ulama. Ada kalanya pandangan ini banyak membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Lebih-lebih lagi di zaman kita hari ini, zaman yang langit terbuka. Kerana itu Ana suka rujuk kepada kitab Mestika Hadis. Tuan-tuan kenal kitab Mestika Hadis? Tak pernah tengok lagi. Benar. Siapa dia yang tanda tangan prakata kepada Mestika Hadis? Siapa? YAB, Perdana Menteri Malaysia. Jadi saya anggap kitab ni kitab Malaysia, kitab rasmi negara, sebab yang amat berhormat Perdana Menteri ikut Perdana Menteri. Perdana Menteri mana yang nak cetak buku tu masa tu? Tun Razak, macam Pentafsir Pimpinan Ar-Rahman, ditandatangani oleh siapa dia? Tun Abdul Rahman, kalau tak silap Tun Abdul Rahman, sempat ke Tun Abdul Rahman ataupun selepas pada dia Tun Razak. Yang pentingnya kitab tu ditandatangani. Dalam buku ni panel kata apa? Di antara tanggungjawab kita menyelesaikan masalah umat Islam. Tanggungjawab kita menyelesaikan masalah umat Islam. Jadi penyelesaian kitanya, kalau tak ada dalam fiqh mazhab Syafi'i, kita kena cari juga fiqh mazhab-mazhab lain yang boleh menyelesaikan masalah umat. Saya kata saya suka dengan kita. Bila mari isu akidah, dalam bab yang ketujuh, jilid yang pertama, saya hafal sebab saya nak guna kitab bahasa Malaysia, kitab Malaysia. Kalau guna kitab Arab, mari mana kita cetak di KSA reject lalu. Baca kitab ni, tak etirah. Ni kitab Malaysia. Dia sebut senarai perkara-perkara yang merusakkan akidah. Percaya kepada keramat, percaya kepada benda-benda gaib, percaya kepada tunggu-tunggu kayu ni. Kita kata itulah patut dikemukakan pada masyarakat, bahawa Islam kita ni rusak kita, punah kita, bukan sebab orang kata kita tu, tapi sebab perbuatan kita sendiri. Dengan keredaan kita pergi buat, maka rusak kita punya perjalanan. Jadi kalau kata umat dulu, umat sekarang, umat dulu pun ada yang rusak, umat sekarang ada yang rusak. Sebab tu ada setengah riwayat. Riwayat ni ada ulama hadis bincang. Ada kata dhaif, kita bagi tahu. Dia kata ummati kal ghais. Umat aku ni ada kalanya seperti hujan. Hujan ni kita tak tahu yang mana benar nampak, yang turun dulu ke, yang menumbuhkan tumbuhan, atau yang terakhir. Manakala kita nak kata tak ada kebaikan bagi umat Muhammad di akhir zaman ini, maknanya kita telah menutup pintu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak dinafikan umat yang terbaik mestilah umat salaf di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis. Dan kita kena ikut ajaran-ajaran yang dibawa oleh para ulama salafus soleh. Itu memang tanggungjawab yang kita kena buat. Tapi ulama kemudian masih lagi ada sumbangan, masih lagi ada jasa. Berapa banyak kitab-kitab hari ini pemurnian dari sudut pemikiran, dari sudut akidah, dari sudut tasaddi, orang panggil bertembung dengan golongan-golongan yang Mu'tazilah moden ni, ataupun golongan Batiniyah moden. Ramai ustaz-ustaz kita, pendakwah-pendakwah kita yang masih bekerja, masih bertindak. Kadang-kadang yang kenyataan yang dia buat, kita pun bimbang, takut disaman. Sekarang ni orang tak, kalau zaman dulu, zaman tahun 60-an dulu, dia panggil kapok, terkena kapok bungkus ni, kapok kecil ni. Tak kena sikit, tak kepala. Lah ni tak ada kapok, surat engko belakang tu. Surat, dia panggil surat pejabat lawyer kan. Jawab dalam masa seminggu ataupun jumpa di mahkamah. Letih kita. Mahkamah ni kalau seminggu bercara, sesah, tak ada masalah kita. Kita marilah duduk, kalau lupa seminggu dah, jawab sudah balik. Ni 3-4 tahun barulah selesai masalah. Hak 3 tahun lepas, kita pun lupa dah kes apa. Dia panggil saksi pun mikir mula, kena makan ubat, kena makan kesemih balik dah. Mikir, tak tahu tajuk apa saya jadi saksi ni. Dia pun tak ingat dah, terlalu lama. Tak tahu undang-undang orang putih ni pelik macam ni. Jadi kita tak mau. Sekarang ni jadi satu fenomena dah. Apa sikit saman, letih kita.
Jadi tuan-tuan tu sudut menyaman-menyaman lah ada. Kalau ada hujah, jawabnya hujah. Dia ada TikTok, kita ada TikTok, lawan je kat TikTok. Kita tengok siapa lebih banyak, siapa lebih kuat dari sudut TikToknya. Tapi main dengan surat saman penat. Jadi kita kena belajar, kita kena tauhid kita ni kepada Allah SWT. Tengok ni, dalam contoh-contoh yang dibuat ni cantik. Ana sempatlah baca mukadimah ni, alhamdulillah. Ni muka surat 7 tu. Ya, sebelum 7 lagi ni. Muka surat 6. Islam telah bertapak dan diwariskan turun-temurun di daerah Nusantara lebih 10 abad. Sepanjang jangka masa itu hingga kini, Islam sentiasa berada dalam keadaan harmoni dan bertoleransi terhadap kepercayaan asli penduduk tempatan yang merupakan puak-puak sinkretisme, apa ni, kepercayaan Hindu ke apa? Kepercayaan kepada kewujudan kuasa semula jadi, nenek moyang. Tak payah belaka. Dia percaya. Tak percaya kau tunggu kayu, percaya kau tu. Ingat ke kita yang percaya? Orang-orang yang agama lain, dia percaya ke tidak ada kuasa besar? Percaya. Saya sendiri dibawa pergi ke Pulau Besau. Pulau Besau. Tahu negeri mana dah? Pulau Besau ni. Naik bot kita pergi sana. Sampai-sampai tengok ramai orang Hindu dia dekat kubur Sultan apa nama yang Pulau Besau tu kan. Kita pun tanya dia, you mari buat apa sini? Saya nak interview dia, tanya, you mari buat apa sini? Dia kata this man power, dia tu. Dia tunjuk ke kubur tu, power dia tu, grand power apa dia punya istilah. Kata percaya juga orang bukan Islam. Jadi kita pun percaya juga pakat kita gosok kat kubur tu. Jadi kepercayaan tu yang payah kita nak pisah hari ni, sebab memang pengaruh-pengaruh agama lain susah bercampurnya dalam Islam ini, sebab apabila masuknya orang-orang yang bukan Islam, contohnya orang Parsi, setelah dibuka negara Parsi di zaman Sayyidina Umar kan, Salman apa ni, Kisra Anusharwan jatuh zaman Sayyidina Umar. Orang bawa mai gelang dia untuk dipakai ke Surakah, ingat cerita kan? Jadi orang Parsi dia ada budaya dia, orang Arab budaya dia. Jadi itu yang jadi pelik-pelik masuk pokok ni, nak berzikir mula dengan melompat, dengan menari, dengan bergendang. Hari ni masalah gendang dah masuk dah dalam masjid-masjid kita. Tak ada siapa engkar. Kalau engkar, orang ni pula akan dituduh bukan ahli sunnah. Jadi susah. Jadi sebab itulah saya kata orang yang jadi penguasa agama di zaman kita hari ini sangat berat tanggungjawab dia kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu dia panggil maqasid. Tujuan penjagaan agama ni nak jaga agama daripada dimasukkan ke dalam agama ajaran-ajaran yang asing daripada agama. Kerana itulah Nabi sekat awal-awal lagi, man ahdasa fi amrina ma la fi. Siapa dia masuk dalam agama aku perkara yang tidak ada dalam agama, fahuwa raddun, tidak diterima. Jadi itu dia panggil kawalan, akta kawalan. Nabi kita buat akta kawalan nak mengawal daripada dimasuk perkara-perkara yang tidak baik. Dulu anda tak ingat berapa tahun, kalau tengok dalam tazkirah kita yang banyak tahun dulu sebelum beruban, ada jemaah kita nakal, dia tengok saya mengajar kitab, dia kata siri yang pertama hitam molek, siri terakhir itu cerah dekat kepala. Ayo. Maknanya banyak tahun nak boleh kata kita siapa daripada muda kau siapa kau uban. Jemaah kita ni peka dia benda-benda kita. Nah, dia tengok. Jadi kita tengok siri-siri apa ni perbincangan kita itu susah. Allahu akbar. Macam mana kita nak suruh masyarakat boleh faham? Payah ke tak payah? Jadi kita kena tak. Dulu tak ada istilah yang pelik. Yang di negara jiran ada haul. Fenomena tu saya sebut masa mula-mula, kata fenomena ni kalau tidak disekat awal akan jadi satu perkara resmi. Memang resmi sungguh. Haul dia buat di mana? Biasanya dibuat di kubur-kubur. Haul. Pergi joget di kubur pada, pergi bergendang atas kubur. Tok Syekh yang mati tu, zaman dia hidup dulu haram alat muzik. Bagi dia, pandangan dia haram muzik. Kita hari ni tak apa nak haram dah.
Sebab semua video-video yang dia buat ni, termasuk video ustaz pun kena bermuzik juga. Kalau ada video saja ada muzik, itu bukan daripada saya. Orang yang letak muzik itulah dia bertanggungjawab depan Allah. Saya tidak izinkan semua video kita ada muzik, tidak. Kalau ada iqa' tu dia panggil suara yang gitu, itu tidak dilarang. Kita pun janganlah terlalu rigid sangat dalam dunia ni. Tapi kalau muzik lagu-lagu tu bukan saya punya. Kalau orang masuk dalam video Abu Anas kata bukan saya, dia orang tu bertanggungjawab. Gimana? Maka peristiwa-peristiwa begini, bila kita kena ingat, perkara yang pelik-pelik bila masuk dia tak akan hilang. Dia tak akan hilang. Dia macam api dalam sekam, senyap ya, mari angin pula berasak balik semua. Kalau kita nak tengok dari sudut fakta sejarah, kaum Lut total loss, mati semua. Allah Ta'ala balik bumi, hujan batu, mati semua dah. Tapi kenapa muncul balik zaman lepas pada itu, muncul balik? Sebab itulah syaitan bila dia create satu program, memori itu tak hilang. Syaitan ada chip juga dia. Dia boleh tukar komputer ni rosak, tukar komputer lain. Itulah ibarat kata sekarang. Maknanya kalau dia sudah cipta satu maksiat, dia tidak akan matikan benda itu. Sebab ada penyambut, ada orang akan sambut. Jadi kita mengatakan itulah para peserta sekalian, kita kena cepat. Tengok ni. Bertoleransi tadi apa ni? Dengan agama Hindu Buddha berteraskan pemujaan pelbagai dewa yang tiba di Nusantara sebelum Islam. Bahkan negara jiran lah, kita sebut negara lain susah, sebut negara orang pun tak boleh juga. Mari surat saman ke letih. Umat Islam berapa ratus ribu bilangan umat Islam, paling besar dalam dunia. Tapi patut-patut jadi lambang rasmi. Pejabat agama pun patut juga ada. Kenapa kita tak boleh sekat benda tu? Kenapa kita tak boleh nak sekat? Ini patut-patut ni Nabi larang, jadi ada. Allahu Akbar. Baru tahun lepas seminar pendakwah apa dia, peringkat Nusantara, saya pergi di Pulau Wali, sebut nama lah sebenarnya. Dia orang cakap Pulau Wali ni hati-hati, Hindu berapa puluh peratus di sini, tinggi besar sekali. Kalau nak makan tu tanya betul-betul, kalau tidak makan katok lah kita. Katok ni sedap atau sedap? Ada seorang pelajar Cina masuk Islam. Masa duduk belajar Madinah tu, kita duduk duduk buat majlis pelajar-pelajar ni buatlah, duduk buat foto ayam, tiba-tiba katok lompat mari. Dia jatuh. Kata kenapa? Saya sebut nama dia, orang kenal Malaysia, dia pendakwah sekarang. Dia kata kenapa je? Sedap ni. Temu ni apalah. Dia pun cerita macam mana cara nak kupah. Saya pengalaman nak cerita lah, tuan-tuan tak ada. Macam mana tu nak. Mana budaya campur. Jadi dia boleh cerita sebab dia pengalaman, dia sudah jadi menu dia. Jadi yang jadi masalah, penguasa Islam beratus ribu bilangan umat Islam, kenapa patung-patung itu tidak dihapuskan? Bukan main susah patung-patung. Kita ni bila buat tugu-tugu, mula-mula tugu kenangan untuk ambil gambar, lepas tu tugu jadi acara, pagi letak bunga, letak tu letak ni. Lama-lama kalau dibiarkan satu generasi lagi, apa akan jadi dengan tugu tu agak? Rosok. Jemaah pertikai. Ada satu kubu Madinah. Ini siapa kubu apa tahu ni? Siapa kasar kita cerita lagi tak? Ada kubu di Madinah tu, kubu Yahudi. Dia panggil kota Ka'b bin Ashraf. Arab Saudi buat pagar sebagai heritage lah, kawasan sejarah. Tidak dibenarkan runtuh, tak benar rusik. Jadi kita bawa jemaah. Dia kata, pendoa lagu ni jaga sangat. Rumah-rumah sahabat Nabi, telaga-telaga ni tutup. Saya kata, bang, nak cakap tengok kiri kanan dulu. Dia kata, kenapa? Munduk sini 3 hari 3 malam, aku bagi makan. Kau tunggu sini, berapa orang mari gosok kubu Yahudi ni? Mana ada orang mari, dia tak ambil gambar, ada. Tapi kalau aku buka telaga yang dikatakan Nabi pergi ke tak, ini rumah sahabat, apa akan jadi?
Juru cleaner tak payah buat kerja, pakai tunggu situ ya. Orang datang bagi kain, kain masuk. Ada benda ditutup dengan sebab orang boleh buat benda-benda khurafat, benda-benda kepercayaan karut-karut. Ada benda tak ada kesan kepada akhlak dan akidah. Boleh jadi peninggalan sejarah. Kita pun nak tahu juga di mana Yahudi tinggal di Madinah. Sebab Yahudi dominan pada masa kedatangan Nabi di Madinah. Bani Qainuqa, Bani Nazir, Bani Quraizah, semua ada di sana. Ni ada buku yang saya terjemahkan. Tuan-tuan kena ambil baca belakang buku ni, insya-Allah. Nama dia Tahzibus Sirah. Dalam cerita ni dia fakta. 10 tahun Nabi duduk Madinah dia buat apa? Kemudian apa nama anak-anak Nabi, apa nama isteri dia, apa nama kuda dengan nama donkey dia pada nama sini. Siapa dia tahu nama donkey Nabi? Hak dengar daurah dia jangan jawab. Apa nama dia? Baca buku baru tahu. Kalau baca dia tak beli pula. Dah. Menarik. Baik. Jadi itu dia panggil ada benda-benda tempat-tempat yang berisiko, jadi pihak pemerintah mesti hapuskan. Jadi dalam dia orang patung-patung apa semua ni, itu dia panggil budaya Hindu yang masih kekal di situ, kita kata cukup berbahaya. Lepas tu saya katalah bila kita buat di sana, Gubernur dia kata kita pilih di dakwah di pulau ini sebab di sini Hindunya tak silap saya lah, kalau tak silap 80%. Muka sama muka Indonesia belaka. Naik bagi salam jawab. Bila tanya nama baru tahu. Disebut beberapa nama Hindu. Kita tanya nama apa? Disebut. Kalau ada sebut nama ni, memang bukan Islam. Jadi kita pun kena hati-hati lah. Jadi para jemaah sekalian, mari kita ni. Sejak tiba Nusantara tadi, Pak Khun, yang tiba Nusantara sebelum Islam, sejak kedatangan Islam, tauhid dan syirik telah saling berkompromi dalam akidah dan amalan masyarakat Nusantara, dan keracunan atau keracuan ini telah diwarisi turun-temurun hingga kini kalau tidak dinyatakan. Dia percaya. Ni beberapa contoh kita tengok. Menarik contoh ni. Seorang Muslim dalam masyarakat ini mengerjakan solat 5 waktu sehari semalam dan berpuasa bulan Ramadan kerana Allah, akan tetapi apabila masuk hutan, dia memohon perlindungan daripada gangguan dan mudarat daripada jin dengan ruh tok nenek moyang macam-macam. Tabik nenek, tak nenek tabik mau masuk hutan. Jangan marah, kita mau ambil daun-daun ni. Tabik siapa? Awak tabik pada siapa? Lupa habis lagi kita perisai Muslim. A'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lupa. Dia main tabik nenek, tabik atuk. Apa lagi ni? Anak cucu tumpang lalu. Wanita dalam nifas yang diharamkan daripada menunaikan solat, dicucuk sanggulnya dengan paku besi untuk melindunginya daripada gangguan makhluk halus. Tanya makcik-makcik kita ni, berapa kali dah cocok sanggul? Hak muda-muda tak jadi. Hak ni hak buat geng ke jamu tak ada. Dia buat makan jamu tak ada cocok. Hak lama-lama sikit ada tak? Tak ada muncul. Ada saat anak cek, ada 2-3 orang tua tanya, ada sungguh ke benda ni? Dia kata berlaku. Sebab paku itulah yang menyelamatkan dia daripada gangguan jin. Bukan ayat kursi, bukan 3 kul. Ini tak percaya. Orang kalau tak percaya dia tak akan buat. Orang gantung azimat, tangkal azimat, dia percaya tak dia benda tu? Kalau tak percaya kenapa buat apa? Membazir. Tak percaya. Sedap dia katanya. Kenapa pakai tali hitam mana? Tak percaya. Tak percaya apa tu? Jangan. Jangan pula. Jadi itu dia panggil satu benda yang kita buat, semua benda yang kita buat atas dunia mesti dengan kepercayaan kita. Benda yang kita tak percaya kita tak akan buat. Tengok ni, dia percaya ni. Banyak lagi ni. Enggak apa lagi ni. Paku besi tadi. Ramai yang lain mendapatkan khidmat bomoh dan pawang untuk memperolehi hajat atau perlindungan tertentu. Bangit. Dengar-dengar kata suami kunci dia punya lock dia punya handphone. Sebab tak mau isteri baca WhatsApp. Pergi cari bomoh dah. Dia kata suami saya ni lain macam. Asyik duduk kunci je dia punya handphone, boleh jadi ada WhatsApp daripada wanita lain masuk, cari bomoh. Suami dia kunci sebab serabut dengan dia.
Duk tanya tu, tanya ni, tak? Kita punya projek bukan semua boleh tahu orang perempuan, nanti tak jadi pula. Jadi, bukan pasal soal kahwin lah, soal kerja. Jadi awak hidup sibuk apa dengan benda tu nya. Jadi suami dia kunci. Jadi dia pergi nak bini lain dah. Cari bomo pula dah. Bomo pula jahat, berasak mari. Oi. Dia kata kalau tidak umur 30 baru 40. Habis tak main 500 ni. Dia buat 3,000 baru boleh selesai masalah ni. Kalau dia gila ke janda tua-tua 450 tu RM100 pun tak apa dah tak. Percaya. Ramal lah kata. Ada orang mari tangga masjid saya lepas solat. Dia kata ada orang nak jumpa Ustaz. Kita pergi. Mari mana? Dia sebut mari sekian-sekian. Kata ada hajat apa? Ingat ke mari nak tanya-tanya hukum apa. Dia kata saya ni hilang barang. Mari jumpa Tok Imam ni. Dia panggil Tok Imam, tak kenal apa kita. Mari jumpa Pak Imam ni, nak suruh doa selalu nampak duk mana. Kata risau je. Kata kalau jumpa berapa? Kita provokasi. Kalau jumpa selalu berapa bayar? Dia termenung Pak. Kata berapa banyak? Oh dia kata mahal, harga barang mah ni RM20,000. Kata 10%. Dia pun nampak macam mahal kali. Tak apa nak. Tok Imam japi-japi lah, tiup-tiup lah. Minta orang tu atas kelik lah. Tak ada satu nak sujud pos selalu ni suruh atas kelik. Jadi kepahaman tu maknanya masih wujud benda-benda macam ni, masih kepercayaan ni masih ada. Dan yang itu yang jelas, yang zahir. Tapi yang berbahaya, yang berselindung di sebalik nama motivasi. Apa nama lagi ni? Yang dia panggil berapa nama? Batiniah baru ni. Ini bahaya juga ni. Dia sebalik aura-aura meditasi meraposi lagi. Yang penting kepercayaan ni kita ada. Dia panggil ada 2-3 orang ustaz kita yang nampak berani berdepan membongkarkan masalah ini. Kita kata ini kepahaman baru yang cukup berbahaya. Tidak termasuk yang masih memakan tangkal di badan, menanam sesuatu di penjuru rumah demi untuk tujuan perlindungan, dan banyak lagi. Tauhid dan syirik yang bersifat saling berlawanan, seolah-olah boleh berhimpun dalam satu jiwa seseorang yang meyakini dirinya Muslim tulen kerana mengerjakan perintah-perintah Allah. Saya solat. Ada 2 hadis yang Nabi kita larang. Hadis yang pertama, Nabi kata man ata'arrafan. Siapa dia pergi tanya bomo, tanya saja. Nak pergi scan dia. Tak percaya. Allah Ta'ala tidak terima 40 hari solat. Tergantung solat dia 40 hari. Pergi tanya. Ni ramai masyarakat kita bila kita marah, tanya saja ya. Tak percaya. Kalau tak percaya pergi buat apa? Kalau tak percaya, awak pergi kenapa pergi situ? Percayalah pergi tu. Ada setengah orang ni kalau kita tanya dia saja nak provokasi. Macam gila tak bomo ni. Rasa dia bisa lagi, power dia. Gila. Rupanya semua orang kita tahu bomo tu siapa dah dia. Last sekali tak jadi juga baru mari cari minta ustaz lah mari ajak pula. Dia punya kepercayaan ni bukan mudah. Sambil suka pun tanya tu baik juga tu. Kalau dia percaya fasaddaqahu bima yaqul, kalau dia percaya dengan apa yang dikata oleh bomo, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, dia ni kufur dengan Quran yang diturunkan kepada Nabi. Sebab dalam Quran tak boleh percaya benda-benda gaib kecuali Allah SWT. Maka kita kena ingat secara perbandingan tauhid yang suci yang diwahyukan ke atas Rasulullah SAW telah berjaya membasmi syirik di tanah Arab sehingga ke akar umbinya. Syirik tidak mungkin berhimpun bersama tauhid dalam pegangan seseorang. Ini yang kita kena jelaslah supaya kita tahu, supaya kita belajar dan kita berhati-hati. Para jemaah sekalian, ini satu kepentingan yang sangat besar, iaitulah kita kembalikan pengajian akidah kita yang murni kepada tauhid berdasarkan kepada Al-Quran, berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau setakat orang kata, semua orang kata. Tak ada benda dalam dunia ni yang tak khilaf. Setengah orang tu dia kata khilaf mu'tabar. Cuba tengok buku kita yang baru keluar tadi. Nama dia Islam adalah cara hidup. Kau tak ada kita dah. Orang duk dakwa masalah khilaf. Habis dah. Dia kata khilaf saya. Bila khilaf tak boleh ingkar. Kita kata khilaf tak boleh ingkar kalau khilaf itu mu'tabar. Tak bukan aneh.
Islam cara hidup ni. Besar sikit ni, mencabar sikit kalau nak boleh hotel pun. Tapi kena ada lah. Tak. Dia kata khilaf ni, tak ada benda tak khilaf dalam atas dunia ni. Semua khilaf berlaku. Tapi bukan semua khilaf itu diambil kira. Anda jumpa seorang pendakwah ni, dia kata, Ustaz, kita tak boleh larang. Dia kata dalam kitab ni, dalam kitab orang kata, la inkar fi masailil ikhtilaf. Tidak ada ingkar dalam masalah ikhtilaf. Kita kata, ikhtilaf mana? Ikhtilaf yang muktabar, berlaku di antara ulama-ulama besar, sahabat berlaku, maka kita tak ingkar. Tapi kalaulah khilaf tu khilaf yang kecil, benda tu zahir salah orang tu, memang kita kena ingkar. Kalau tak boleh ingkar sekalipun, kita kena nasihat. Oh, ni masalah aku tak percaya ke bomo ni. Tak. Sebab perbuatan ini ada khilaf, kata khilaf, yang tak khilaf ada ke tak ada? Kita berdoa pada Allah Taala direct, minta dengan Allah Taala. Khilaf ke tak khilaf? Tapi pergi berdoa dengan minta dengan orang itu hari ni ada khilaf ke tidak? Khilaf. Bila kita sebut benda ni, dia akan mari lalu. Itu nak mengkafir kau orang tu. Itulah dia punya format, dia punya berapa dia keputusan yang dibuatnya di situlah. Jadi para jemaah sekalian, jazakumullah khairah kepada penulis kitab ni, dan tuan-tuan yang dapat buku ni boleh baca terus, dan banyak lagi lah perkara-perkara yang ada dalam ni. Yang penting bagi kita minta dengan Allah SWT, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kepada kami jalan yang lurus. Jalan mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang Allah Taala beri nikmat. Siapa orang tak beri nikmat? Siapa? Tadi saya tadabur pagi tadi surah An-Nisa ayat berapa tadi? 69. Wa man yuti'illaha war rasul, siapa dia taat pada Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Maknanya kalau kata siratal ladzina an'amta alaihim, jalan siapa? Jalan Nabi, jalan siddiqin, jalan syuhada, jalan salihin. Itu je jalan yang kita nak. Jadi yang lain-lain itu kita belajar betul-betul, dan untuk memahami akidah umat Islam ni satu perkara yang cukup mudah. Siapa dia kata susah? Ada sebuah buku yang saya terjemahkan, nama dia Rukun Iman. Sampai sini Rukun Iman. Kecil lah buku tu. Semua buku tu dia ambil daripada Quran, ambil daripada hadis, ambil daripada huraiat ulama muktabar, kata-kata sahabat. Kita tak payah pergi jauh, dan dengan kita sekali baca, insya-Allah kita boleh faham. Kalau susah nak faham, kita kena cari guru-guru yang boleh mengajar. Mudah-mudahan ada faedahnya kepada kita, insya-Allah. Tamatlah pembentangan ringkas ataupun ulasan buku ini. Setakat tu yang sempat saya baca. Yang lain lagi saya baca dia punya tajuk. Ada 19 tajuk dalam buku ini. Semuanya menarik, boleh diperbincangkan, insya-Allah.